Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang lelaki nak ke depan banyak kosong ni. Depan ni banyak kosong. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الخامس في المطلق والمقيد. Baik, pada pengajian yang lalu kita telah pun membahaskan tentang al-am wal khas, al-am wal khas, dan kita telah mengetahui bahawa di sana ada takhsis muttasil, takhsis munfasil. Kemudian saya pun telah menjelaskan tentang apakah itu am, khas, mutlak atau di sini kita akan masuk kepada bab mutlak dan muqayyad, di mana bab mutlak muqayyad ini dia berkait dengan am yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Cuba saya akan ulang sedikit lagi tentang masalah mutlak dan muqayyad ini, kerana dia berkait dengan am dan khas. Dan kemudian kita akan masuk kepada mujmal, mubayyan, kemudian zahir dan muawwal. Baik. Okey. Baik, kita ada yang pertama, kita ada al-mahiyah. Mahiyah, bila dia sebut mahiyah, iaitu surah zihniyah anil asya', gambaran pada zihin tentang sesuatu perkara, tak kira faras, insan, himar dan sebagainya. Maka mahiyah dia adalah surah zihniyah. Maknanya surah zihniyah di sini dia semata-mata apa yang ada pada zihin kita, tanpa dia itu wujud fil kharij. Jadi, dan di bawah mahiyah ini ada juz'iyat yang banyak. Fardun, 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 fardun. Ini itu juz'i minal juz'iyat ini. Ini mawjud khariji. Ini mawjud khariji. Baik. Ini fi zihni.
Ini fil kharij. Tamam. Jadi bila kita mengatakan tentang al-insan, maka al-insan ini yang ditakrifkan dengan al-hayawan nun natiq. Hayawanun natiq ini tidak mawjud fil kharij. Tidak ada fil kharij. Yang ada fil kharij itu ialah fardun min afradil insan. Zaid, nuzul, siapa lagi? Zaid, Zaid, nuzul dan Zaid. Ini yang mawjud fil kharij. Jadi setiap daripada fardun ini, farad ini, mereka ini adalah hayawanun natiq. Dan sesuatu yang wujud fil kharij itu mestilah hakikat berserta dengan sifatnya, dikaitkan dengan sifatnya. Contoh, al-hayawanun natiq bagi Zaid plus Zaid ini tawil. Nuzul, al-hayawanun natiq plus talib al-azhar syarif. Zaid, al-hayawanun natiq plus daripada min selanjur. Ini atau disebut dengan musyakhisat. Dengan adanya, jadi setiap yang wujud fil kharij ini, dia adalah mahiyah berserta dengan sifatnya. Yani kalau semata-mata mahiyah, itu adalah surah zihniyah sahaja. Tamam. Baik, sekarang bila kita sebut mahiyah al-insan tanpa dikaitkan kepada wahdah ataupun kathrah, maka ini nama dia mutlak. Al-mutlak. Kemudian jika mahiyah ini ataupun yang disebutkan dengan mutlak ini dikaitkan dengan al-wahdah, imma dikaitkan dengan al-kasrah. Jika dia dikaitkan dengan al-kasrah, bila kita kata wahdah dengan kasrah, ini adalah kita sudah masuk kepada misdaqnya, misdaq kepada mahiyah hayawanun natiq tadi ataupun al-insan tadi. Baik, sekarang kalau kita katakan bahawa lafaz al-insan itu lafaz mutlak tadi, dia itu dikaitkan dengan wahdah, imma dia itu muayyan, wa imma dia itu ghairu muayyan. Sama ada dia itu ditentukan kepada satu orang, iaitu wahdah, Zaid contohnya, atau diitlakkan insan, tetapi dikehendaki daripada insan itu apa-apa insan, tetapi satu, tapi mana-mana sahaja, ayu insan, biduni ta'yin. Jadi kalau dia itu wahdah dan dia itu muayyan, maka ini namanya makrifah. Kalau ghairu muayyan, ini namanya nakirah. Nakirah dan makrifah. Baik. Jika mutlak itu yang dikehendaki ni dari itu jika dia itu dikaitkan dengan kasrah, yakni biqaidi kasrah, imma dia itu muayyan,
Wa imma dia itu ghairu muayyan. Jika dia itu muayyan macam mana? Ditentukan bilangannya. Ya. Ditentukan idrib khamsata rajulin. Apa? Fajlidu apa? Samaniyata jaldah. Ya, ditentukan samaniyata jaldah. Ya. Iaitu ini nama dia ismul adad. Ghairu muayyan, jika kasrah tetapi murad daripada kasrah itu adalah ghairu muayyan, iaitu tidak ditentukan kepada adad yang mahsurah, ini nama dia al-am. Jadi kadang-kadang orang akan tertanya, apakah perbezaan yang kita telah pelajari am dengan bab ini, iaitu mutlak? Am itu biqaidil kasrah wa huwa ghairu muayyan, itu am. Mutlak itu semata-mata kita menyebutkan mahiyahnya, iaitu al-insan, bila qaid, wahdah awil kasrah. Jai, sampai sini. Jadi ketika mana saya mengatakan idrib, kata-kata idrib, bukankah ini adalah amar? Amar kan? Yang kita pelajari daripada amar yang lepas, apakah tuntutan daripada amar itu? Iaitu muqtada amar. Adakah dia itu memberi faedah marrah ataupun takrar? Atau dia memberi faedah tarakhi? Atau apa dia? Al-fawd. Ataupun dia semata-mata memberi faedah talabul mahiyah. Maka di sini kita mengatakan amar itu semata-mata talabul mahiyah. Jadi talabul mahiyah di sini iaitu menuntut mahiyatud darab, menuntut kepada mahiyatud darab, mengadakan mahiyatud darab fil kharij. Bagaimana? Sedangkan kita kata bahawa bila kita sebutkan dengan mahiyah, mahiyah itu tidak ada melainkan fi zihni faqat. Kenapa? Kerana dia itu bila qaid kepada aradiyat dia, iaitu kepada juz'iyat ataupun sifat dia, iaitu semata-mata kepada mahiyah, maka itu surah zihniyah, dan surah zihniyah itu tidak wujud fil kharij. Taib. Apakah yang dimaksudkan dengan talabul mahiyah di sini? Iaitu ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajib. Ya. Apabila diitlakkan mutlaqul mahiyah, maka murad dengan mutlaqul mahiyah yaitu amar, yaitu amrun bijuz'iyyin, amrun bijuz'iyyin min juz'iyatil mahiyah. Maka kita kena palingkan makna mahiyah, yang mana makna mahiyah itu yang hanya semata-mata wujud fi zihni, itu tidak akan yatahaqqaq, melainkan dia itu mesti disifati dengan satu sifat untuk dia itu mawjud fil kharij. Baik, untuk dia itu mawjud fil kharij, dia tidak akan yatahaqqaq fil kharij. Amar itu tidak akan tahaqqaq, melainkan dia itu mesti disifati dengan apa-apa sifat. Ayu sifat. Jadi selama mana di sana ada mahiyatud darab plus dengan sifatnya. Contoh, pukul ni banyak. Ya, bila sebut pukul, ini pukul tak? Pukul. Saya pukul dengan tangan, pukul tak? Pukul.
Jadi mahiyat darab sama ada dengan tangan ataupun dengan pen, itu ada terbenar mahiyatul darab. Melainkan pada sifat pukulan saya itu imma dengan pen wa imma dengan tangan. Jadi di sini amrun bi juz'iyyin min juz'iyatil mahiyah. Apa sahaja juz'i daripada mahiyah itu, maka terbenarlah amar tersebut. Baik. Okey, baca. الفصل الخامس في المطلق والمقيد. المطلق والمقيد في المباحث المتعلقة بهما كالعام والخاص. والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو كثرة. وذلك كالنكرة في Tengok, al-mutlaq itu ialah barang yang menunjukkan ia ke atas mahiyah tanpa qaid dengan wahdah ataupun kasrah. Jadi, وذلك كالنكرة في سياق الإثبات في قولنا أكرم رجلا. Tengok, seperti nakirah yang datang di dalam siyaqil itsbat itu tufidul itlaq. Pada kata kita akrim rajulan, kata-kata rajulan itu nakirah. Bila nakirah disebutkan di dalam siyaqil itsbat, maka itu memberi faedah itlaq. Wadah? Amma idza an-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Ya. Apabila nakirah di dalam siyaqun nafyi tufidul umum, iaitu jami'ur rajul, ya, iaitu meratai kepada seluruh rajul, iaitu fardun min afradir rajul. أيوة والذي يهم في هذا الموضوع هو أنه إذا ورد اللفظ في مكان مطلقا في مكان مقيدا فهل يحمل المطلق عن المقيد؟ Tengok, yang penting dalam maudhu' ini ialah apabila datangnya sebuah lafaz di dalam pada satu-satu makan, satu-satu tempat, itu secara mutlak. Kemudian datang lagi pada tempat yang lain muqayyad. Jadi datang lafaz yang sama tetapi pada tempat yang berbeza, nas yang berbeza, satunya datang dalam bentuk mutlak, satunya datang dalam bentuk muqayyad. Jadi mutlak, ya, kalau kita kata akrim rajulan, rajulan mutlak. Tapi kadang-kadang akrim rajulan kariman dikaitkan dengan kariman. Itu nama dia muqayyad. Okey. Muqayyad di sini. Jadi di sini ada dua perintah. Adakah di sini soalnya, adakah kita hendak menghamalkan, kita menanggungkan kata-kata perintah mutlak itu dengan muqayyad, iaitu muliakanlah olehmu akan lelaki yang mulia. Akrim rajulan kariman. Jadi kenapa? Ketika mana kita menyebutkan, kita menerima sebuah perintah akrim rajulan, kita akan rajulan di sini terlalu umum lah. Rajulan yang mana? Adakah dikehendaki dengan rajulan di sini khusus kepada kariman ataupun ayu rajul? Kemudian datang satu lagi perintah rajulan kariman. Kemudian adakah kita boleh, adakah di sini kita menghamalkan, kita menanggungkan kata-kata mutlak dengan muqayyad tadi? Ya, begitu juga dalam firman Allah Ta'ala, dia sebut fatahriru raqabatin mu'minah. Ya. Dalam ayat yang lain fatahriru raqabah disebut secara mutlak, tetapi raqabatin mu'minatin dikaitkan dengan mu'minah. Bila dikaitkan dengan mu'minah, maka di sini adakah kita menanggungkan kata mutlak tadi dengan muqayyad di dalam nas yang lain tadi? Jadi, fihi tafsil. فيه تفصيل إلا أنه إجمالا يحمل عليه يحمل عليه. Padanya itu ada tafsil, melainkan secara ijmal yuhmal alaih. Maknanya kita hamalkan,
kita tanggungkan kata-kata mutlak tadi dengan muqayyad. Wadzalika وذلك كالرقبة التي ورد الشرع بإحداثها كفارة فإنها قيدت في بعض المواضع بالإيمان كما في كفارة القتل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. Dan demikian itu seperti raqabah, iaitu hamba yang datang di dalam syarak dengan membebaskannya itu akan kafarah. Fa innaha quyidat fi ba'dil mawadi'. Sesungguhnya itu dia itu dikaitkan, ya. Raqabah itu dikaitkan pada sebahagian tempat dengan iman, iaitu raqabatin mu'minatin. Kama fi kafaratil qatl. Fi qawlihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Aywa. وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. Syuf, pada kafaratil zihar disebut apa? في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. Aywa. Fatahriru raqabatin biduni qaid. Tanpa qaid kepada mu'minatin atau kafiratin, tidak ada qaid. Semata-mata mutlak dia sebutkan raqabah. Okey. Pada ayat yang kedua, iaitu pada kafaratuz zihar, disebutkan secara mutlak di sini. Adakah kita menanggungkan kata raqabah di sini? Murad dengan raqabah di sini adalah raqabah mukminah, ataupun tidak kita tanggungkan di atas muqayyad tadi, raqabah mukminah. Syuf. Jadi kata Syekh secara ijmal kita yuhmal, kita tanggungkan apa yang datang secara mutlak. Kemudian di sana ada nas yang lain menunjukkan secara muqayyad, maka kita ambil muqayyad itu untuk diqaidkan kepada nas yang lain yang disebutkan secara mutlak. Okey. Di dalam di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam dalam masalah wudu, ya, Allah Taala kata apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tetapi dalam bab tayammum Allah Taala menyebut famsahu famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tanpa qaid ilal marafiq. Tadi dalam wudu Allah kata apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Syuf. Jadi qaid di sini. Di dalam bab tayammum Allah suruh kita sapu tangan. Tapi Allah tak kait ilal marafiq. Adakah sampai sini ilal marafiq ataupun ila sini? Ataupun sampai sini saja? Tak ada. Tak jelas. Mutlak. Allah sebut secara mutlak. Tetapi dalam ayat wudu di sana ada qaid. Maka ayat yang di dalam tayamum kita qaidkan sebagaimana yang diqaidkan di dalam ayat wudu, ya, ilal marafiq. Fayuhmalul mutlaq. فيحمل المطلق على المقيد احتياطا ويشترط الإيمان برقبته في كفارة الظهار. Maka ditanggungkan kata-kata mutlak itu di atas muqayyad ihtiyatan, kerana berhati-hati, wa yushtaratul iman fi raqabah fi kafaratiz zihar. Syuf, ya, jadi kafaratuz zihar walaupun dalam ayat tersebut Allah menyebutkan secara mutlak, tetapi kita qaidkan dengan apa yang disebutkan di dalam kafaratul qatl. أيوة. الفصل السادس في المجمل والمبين. المجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل، وذلك كالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء يحتمل sekejap. Di sini kita masuk kepada bab mujmal mubayyan dan zahir muawwal. Dia berkait dengan bab yang telah kita pelajari pada pengajian yang lepas, iaitu pada mafhum dan mantuk. Tengok. Saya bagikan tasawur awal supaya kita dapat menggambarkan ilmu ini, ya. Ilmu kalau tak disusun maka dia akan berterabur, ya. Dia berterabur, kita tak tahu kita belajar kat mana sebenarnya sekarang ni.
Jadi kita katakan bahawa lafaz itu terbahagi kepada dua. Al-mantuq dengan al-mafhum. Tak ingat dah? Ni tak murajaah ni. Al-mantuq dengan al-mafhum. Apa dia al-mantuq? Ma dalla alaihi al-lafzu biwad'i lughah. Al-mafhum apa? Ma dalla alaihi al-lafzu la biwad'i lughah wa innama biwasitatil aqli. Jadi mantuk ialah lafaz yang menunjukkan secara apa kita kata? Secara apa? Literal, secara literal. Jadi kita memahami sebuah nas secara literal, itu mantuk. Kemudian apa yang difahami di sebalik daripada mantuk tersebut, itu nama dia mafhum, iaitu kita memahami dengan biwasitatil akal. Yakni siyaqul kalam itu tidak menunjukkan kepada perkara tersebut, tetapi kita memahami dengan akal kita. Baik. Al-mantuq itu terbahagi kepada tiga. Terkadang mantuk itu disebut dia itu yadullu dalalatan qat'iyan. Yadullu dalalatan qat'iyan. Dalalatan qat'iyatan. Ataupun dia itu dalalatan zanniyatan. Ataupun di sini dia ihtimal mutasawiyan. Dua. Jadi yang pertama ini kita sebut dengan nas istilahnya. Yang kedua ialah az-zahir. Yang ketiga apa? Mujmal. Aywa. Jadi lafaz yang memberi faedah kepada kita secara qat'i itu kita sebut dengan nas. Nas ini tidak ada iskal pada dia. Kenapa? Kerana dia adalah lafaz yang sangat jelas. Bila lafaz yang jelas, kita tidak perlukan kepada apa-apa penerang ataupun penjelas, sesuatu yang menjelaskan lafaz ini. Berbeza dengan zanniyah. Zanniyah ini 50%, 51 sampai 99. Yang ini tidak mencapai kepada qat'i. Maka bila ada 51 hingga 99, di sana ada rajah dan ada marjuh. Bila ada rajah dan marjuh, di sana kena ada murajjah. Jadi, mujmal ini 50-50. Bila 50-50, maka di sana perlu kepada bayan, untuk menjelaskan apa yang tak jelas pada lafaz ini. Baik. Di sini zahir kita sebutkan muqabil kepada zahir, iaitu muawwal. Mujmal kita sebut dengan mubayyan. Jadi kebanyakan daripada nas di dalam Al-Quran itu zahir. Ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Maka sangat banyaknya dalam Al-Quran, maka sangat berhajatnya ayat Al-Quran itu kepada takwil.
Takwil. Jadi untuk memahami muawwal, kita kena memahami apakah itu takwil. Sayati. Ini secara ijmali sahaja. Baik. Jadi perbahasan kita di sini al-mujmal di sini dan az-zahir. Wadih ila huna? Apa? Boleh. Yufidu syak. Boleh. Jadi, apa beza di antara zahir dan mujmal? Ihtimalnya. Ya. Lafaz itu ihtimalnya. Ihtimalnya bagaimana? Kalau ihtimalnya, lafaz itu memberi kepada dua makna. Jadi, kerana ini qat'i, nas ini qat'i, maka dia tidak memberi makna melainkan satu makna. Qat'i, yakni pasti, makna ini. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Qat'i. Tetapi kalau zahir, ini ihtimal. Ihtimalnya itu ghaira mutasawiyan. Tak sama. Ya, yakni mungkin satunya maknanya 70%, tetapi ada lagi makna yang lain 30%. Jadi ada yang rajah dan ada yang marjuh. Dan kita boleh, ya, jadi al-aslu kita berpegang di atas yang rajah, ya, makna yang rajah. Melainkan di sana ada qarinah yang memalingkan kepada makna yang marjuh. Jadi qarinah dia boleh mengalihkan daripada makna yang rajah kepada makna yang marjuh. Zahir. Mujmal, ihtimalnya itu mutasawiyain. Sama. 50-50. Maknanya seperti, apa kita kata? Thalathata quru. Quru. Ada dengan makna haid dan ada dengan makna tuhur. Haid atau tuhur. Haid atau tuhur. 50-50. Maka dengan ini, maka di sana perlukan kepada mubayyin untuk menyatakan apakah murad daripada makna lafaz mujmal ini. Ya, apakah murad daripada makna quru yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Maka di situ perlukan kepada mubayyin. Jadi selesai. Okey. Wadah. Sekejap. الفصل السادس. الفصل السادس في المجمل والمبين. المجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. Mujmal itu ialah barang yang tidak jelas oleh dalalahnya. Jadi dalalahnya itu tak nyata daripada qaul ataupun fi'il. وذلك كالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالقرء يحتمل الظهر والحيض على السواء. Jadi demikian itu seperti quru', ya, lafaz quru' yang disebut oleh Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Maka quru' di sini yuhtamal, imma dia itu dengan makna tuhur wa imma dengan makna haid. Ada sawa, jadi 50-50. وهذا قبل أن يرجح أحد المعنيين من قبل المجتهد. Jadi inda Syafi'iyah maksud daripada quru' ialah at-tuhur. Indal Hanafiyah maksud daripada quru' ialah al-haidh. Dan di sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpandangan makna daripada quru' ialah al-haid.
makna daripada kuruk adalah at-tuhur. Makna daripada haid adalah makna daripada kuruk adalah at-tuhur. Melainkan pada zaman Imam Syafi'i ada satu orang ulama besar namanya Abu Ubaid. Jadi beliau ini bermunazarah dengan Imam Syafi'i pada masalah ini, di mana di atas pandangan beliau kuruk itu dengan makna haid. Di atas pandangan Imam Syafi'i kuruk itu dengan makna tuhur. Jadi bermunazarah di antara keduanya, sehingga Imam Syafi'i mengikut perkataannya Abu Ubaid, dan Abu Ubaid mengikut perkataannya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mati di atas, wafat di atas kaulnya itu, iaitu beliau berpandangan bahawa kuruk dengan makna haid, dan Abu Ubaid dengan pandangan makna kuruk adalah tuhur. Kemudian Syafi'iyah datang menjelaskan makna kuruk, yang muktamad kuruk itu adalah tuhur. Syaf. Jadi kerana munazarah itu mencari kebenaran. Ya, bila munazarah mencari kebenaran, walaupun pandangan orang lain, maka masing-masing akan boleh bertukar pandangan daripada asalnya. Aywa, wa hadha qabla an yurajjah ahadul ma'nayain min qibalil mujtahid. Jadi ini sebelum daripada ditarjihkan salah satu daripada dua makna tadi, iaitu imma tuhur wa imma haid. Jadi mujtahid, sebelum beliau, seseorang mujtahid, dia menentukan makna ini adalah tuhur ataupun makna ini adalah haid, maka makna bagi kuruk, iaitu haid dan juga tuhur, itu dinamakan dengan mujmal. Itu dinamakan dengan mujmal. Jadi setelah ditarjihkan oleh mujtahid, iaitu Syafi'iyah mengatakan makna kuruk ialah tuhur, maka ketika itu tidak menjadi mujmal lagi, dia menjadi zahir. Fahim tu? Wal ijmal. والإجمال في الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا تعرف جهته كما سيأتي معنا في الأفعال فيكون محتملا للوجوب والندب والإباحة على السواء. Maka ijmal pada perbuatan itu bahawasanya perbuatan Nabi SAW la tu'rafu jihatuhu fayakunu muhtamalan lil wujub. Jadi tidak diketahui fi'il Nabi itu adakah apa jihahnya, adakah dia itu hendak mengatakan ini wajib ataupun ini sunat ataupun ini mubah, tetapi muhtamal, boleh jadi wujub, boleh jadi nadab, boleh jadi ibahah, ala sawa. Wal mubayyin huwa ma tadahat dalalatuhu ba'da al-ijmal. Sekejap, baca ijmal dulu. Wal ijmalu taratan yakunu bainal haqqain kal bu'i id huwa haqiqatun fi at-tuhri wal hayd, وتارة يكون بين أفراد الحقيقة الواحدة كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المحتملة للحمراء والسوداء والصفراء والفارض والبكر والعاملة وغيرها. Jadi ijmal itu terkadang dia itu yakunu bainal haqa'iq, di antara haqa'iq. Kal qur'i idh huwa haqiqatun fi tuhri wal haidi. Kerana kuruk itu dia adalah hakikat kepada tuhur dan juga haid. Jadi makna, jadi ijmal di sini boleh jadi lafaz itu, jadi ada lafaz ada makna kan? Lafaz menunjukkan kepada makna. Okey, makna ini boleh jadi makna ini berbeza dari sudut hakikat. Maknanya makna A hakikatnya berbeza dengan makna B. Satu. Yang kedua, lafaz menunjukkan kepada makna. Makna A itu dan makna B hakikatnya sama, tetapi
afrod berbeza. Syuf. Jadi tuhur dan haid itu bahagian yang pertama. Yakunu bainal haqa'iq, kerana hakikat tuhur dan hakikat haid berbeza. Tetapi yang kedua iaitu baina afradil haqiqah, iaitu di antara farad. Bukan di antara hakikat dan hakikat yang berbeza, tetapi hakikat yang sama, farad yang berbeza. Jadi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah ini hakikat. Tengok syuf. Bila dia sebut lafaz baqarah, menunjukkan kepada makna apa? Makna hayawan al-ma'ruf, binatang yang ma'ruf, yang baqarah. Bukankah baqarah ini faradnya itu banyak? Baqarah A, baqarah B, baqarah C, baqarah D. Bukankah A, B, C, D ini kesemuanya hakikatnya sama, iaitu baqarah? Sama. Yang membezakannya apa? Faradnya. Ini faradnya, mungkin ini warna hitam, ini warna coklat, ini warna putih. Wahakan. Kaqaulihi ta'ala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah al-muhtamalah lil hamra was sauda was safra ila al-akhir. Terkadang mujmal maknanya itu berbeza dari sudut majaznya. Dari sudut majaznya. Maknanya lafaz, kemudian menunjukkan kepada makna ini ada banyak. Maknanya makna majaznya itu ada banyak. Ada makna majaz A, ada makna majaz B. Ini namanya mujmal juga. Ini daripada nau' min anwa'il mujmal. Seperti ra'aitu asadan. Aku melihat singa. Asad, kalau melihat kepada makna hakikah, itu tidak ada isu. Di sini mujmal, kita melihat kepada makna dari sudut majaz. Kerana asad jika melihat kepada makna majaz, dia bukan satu tetapi banyak makna. Mungkin terkadang dia bermaksud kepada satu orang lelaki yang berani. Terkadang menunjukkan kepada satu lelaki yang sangat garang. Itu makna majaz. Makna majaz ini banyak. Di antara makna ini dengan makna ini mujmal. Wadah? Yang keempat, di antara hakikat dan juga majaz. Di antara, jadi mujmal itu berlaku di antara hakikat dan majaz. Yang tadi di antara majaz dan majaz. Ini berlaku di antara hakikah dan majaz yang rajih. Bagaimana? Syuf. Contohnya, kalau seseorang dia mengatakan wallahi la ashribanna, aku akan minum min hadzal nahri, demi Allah aku akan minum daripada air sungai ini. Aku akan minum daripada air sungai ini. Apa makna hakikatnya? Makna hakikatnya minum. Apa makna minum? Minum itu ialah memasukkan air ke dalam mulut. Maknanya kita minum, maknanya kalau kita kata minum daripada sungai, maknanya dia pergi mulut dia ke sungai, dia minum. Itu makna hakikah. Tetapi apa makna majaz daripada syurb ini di sini? Ialah dengan seseorang itu dia mengambil bekas. Dia mengambil bekas, dia ceduk, kemudian baru dia minum. Itu makna majaz. Tetapi di sini di antara makna hakikat dan majaz, yang mana rajih? Majaz. Mana ada orang kata saya nak minum air daripada sungai, dia pergi kat sungai, dia pergi hulur mulut dia, minum. Tak. Dia mesti dia ambil, paling kurang dia ambil, dia ceduk. Dia ceduk daripada air sungai, baru dia minum daripada kaus, ataupun daripada tangan dia. Maka minum seperti itu namanya majaz. Padahal hakikat itu adalah minum dengan direct terus kepada mulut mubasyaratan. Maka makna ini, iaitu lafaz yang menunjuk, lafaz syar',
yang menunjukkan kepada makna hakikah dan makna majaz, di sini mujmal. Di sini mujmal bainal haqiqah wal majaz ar-rajih. Asbabul ijmal. أسباب الإجمال وللإجمال أسباب كثيرة منها الإعلان كالمختار الذي يحتمل أن يكون اسم فاعل أو مفعول لأنه منقلب عن مختير أو مختير. Mukhtayir. Okey. Jadi sebab-sebab ijmal itu banyak, ya. Bagaimana boleh berlaku ijmal ini? Banyak perkara. Banyak sebab, ya. Di antaranya adalah kerana i'lal dalam saraf, ya. Bagaimana? Kalau kita di dalam ilmu saraf, ya, dalam ini, ya, seperti kata musannif kal mukhtar, yakhtaru ikhtiyaran. Kemudian isim fa'ilnya itu asalnya mukhtayir, maf'ulnya mukhtayar. Jadi mukhtayir itu munqalib. Al-alif itu yang ada pada mukhtar. Jadi sebab tu kalau kita buka kitab tasrif, dia kata mukhtar, isim fa'il mukhtar, isim maf'ul mukhtar juga asalnya, ya. Jadi itu telah berlaku i'lal di situ. Sebelum berlaku i'lal, dia itu mukhtayir isim fa'ilnya. Tetapi kenapa dia itu munqalib daripada ya kepada alif? Kerana sebelum dia itu fathah. Mukhtayir, ta tu. Maka dengan sebab, jadi kerana berat dia, orang Arab dia tidak suka lafaz yang berat. Jadi sebab itu diubahkan huruf itu daripada lafaz yang berat kepada yang lebih ringan, maka diubah ya kepada alif. Bila diubah ya kepada alif pada isim fa'il dan juga isim maf'ul, maka ketika itu kita tidak dapat lagi membezakan adakah ini muradnya adalah isim fa'il atau ini muradnya adalah isim maf'ul. Maka ketika itu berlakulah mujmal di situ. Ya. Sekira-kira datang kalimah mukhtar kepada kita, di situ akan terbenak dalam fikiran kita ada dua makna. Imma dengan makna isim fa'il, wa imma dengan makna isim maf'ul, 50-50. Maka jadi mujmal di situ. Aywa. مرجع الصفة وذلك كقولنا زيد طبيب ماهر فالصفة وهي المهارة يحتمل أن تكون لزيد ويحتمل أن تكون لطبه. Tengok. Jadi yang kedua ialah tempat kembali sifat. Adakah tempat kembali sifat itu pada kata Zaidun tabibun mahirun? Kata-kata mahirun, adakah dia itu menjadi sifat kepada tabib atau menjadi sifat kepada Zaid? Yuhtamal. Boleh kembalikan kepada Zaid, boleh kembalikan kepada tabib. Maka sebab itulah berlaku ijmal. Ya, di sini berlaku ijmal. Ya, banyak. Ya, kalau kita baca ibarat-ibarat kitab. Sebab itu berlakunya mengkritik di antara, ya, sesama ulama itu. Kerana apa? Kerana cara mereka itu memahami ibarat ulama sebelum mereka. Jadi kadang-kadang tempat kembali dhamir, ya, marji'ud dhamir pun itu adalah sababul ijmal. Ya, jadi sebab kenapa berlakunya khilaf di antara ulama. Ada ulama mengembalikan dhamir ini kepada isim ini, ada ulama mengembalikan kepada isim ini. Maka di situ berlaku ijmal. Maka berlaku khilaf. Begitu juga di sini. Ya, bagaimana di antara Syafi'iyah dan Hanafiyah pada masalah quru'. Lafaz quru'. Ada tuhur, ada dengan makna haid. Banyak. Ya. استثناء المجهول وذلك كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فالمستثنى مجهول وذلك بين في قوله تعالى ولذلك بين في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. Jadi sebelum daripada datangnya ayat yang kedua hurrimat alaikumul maitatu waddamu, iaitu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, melainkan apa yang dibacakan kepada kalian.
Jadi apa yang dibacakan kepada kalian itu majhul kan? Apa dia? Majhul. Maka bila mustathnanya majhul, maka mustathna minhunya pun ikut majhul juga. Maka tak tahu. Tetapi kemudian Allah menjelaskan. Ya, Allah menjelaskan maksud di sini hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu. Ya. Sebab itulah kata-kata yang masyhur di kalangan para ulama itu mengatakan ma min mujmalin illa wabuyyin. Ma min mujmalin illa wabuyyin. Ya. Tidak ada daripada ijmal itu melainkan telah dinyatakan oleh Allah. Jadi sebelum daripada Nabi SAW wafat, segala perkara-perkara, ayat-ayat nas yang ijmal itu telah pun dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Ya. Ada lagi sebab-sebab ijmal, di antaranya ihtimalul harfi li ma'anin, yakni bila datang satu huruf, maka huruf itu ihtimal. Haraf ini ihtimal. Adakah membawa makna ibtida? Adakah membawa makna ataf? Wahakata. Ini berlaku dalam Al-Quran. Allah kata apa? Warasikhuna fil ilmi, itu sebelum dia apa? Apa ayat dia? La ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Syuf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak mengetahui takwilnya itu melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi, adakah waw di situ ataf? Kalau waw itu ataf, maka orang-orang yang rasikh ilmunya itu juga mengetahui takwilnya Al-Quran. Tetapi waw di situ kalau kita guna dengan makna ibtida, maka tidak mengetahui takwil Al-Quran melainkan Allah. Orang-orang yang rasikhun itu pun tidak mengetahui takwilnya Al-Quran. Tetapi kalau kita guna dengan makna ataf, maka Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya itu mengetahui takwilnya di dalam Al-Quran. Ya. Ayo, kita masuk kepada bayan. Wal mubayyan. Balik. Wal mubayyan huwa ma taqahat dalalatuhu ba'da al-ijmal. Al mubayyan itu ialah mattadahat dalalatuhu ba'da al-ijmal. Jadi al bayan lughatan at-tawdih. Al bayan lughatan at-tawdih, iaitu menjelaskan, menyatakan. Istilahan ikhraju syai'i. Ikhraju syai'i min hayyiz al-ishkal, min hayyiz al-ishkal ila hayyiz at-tajalli. Ila hayyiz at-tajalli, iaitu mengeluarkan sesuatu, ikhraju syai'in min hayyiz al-ishkal, daripada hayyiz ishkal kepada hayyiz tajalli, daripada sesuatu yang ada ishkal pada dia kepada sesuatu yang nyata, jelas. Itulah bayan, istilahan. Kemudian al-mubayyan, jadi dalam al-bayan itu rukunnya ada 3. Ada al-mubayyan, ada al-mubayyin, ada al-mubayyan lahu. Al-mubayyan, al-mubayyin, al-mubayyan lahu. Apa dia al-mubayyan? Iaitu huwa mattadahat dalalatuhu ba'dal ijmal, iaitu barang yang jelas dalalahnya itu ba'dal ijmal, setelah ijmal. Jadi asalnya tak jelas, ini maknanya itu 50-50, tetapi
al-mubayyan, yakni setelah dia itu datang mubayyin, maka dia jadi mubayyan, ya, sesuatu yang jelas, nyata. Wal mubayyin huwa ma bihi tattadihu ad-dalalatu min qawlin aw fi'lin aw kitabatin aw ghairi dhalik. Mubayyin itu ialah sesuatu yang menjelaskan. Kalau mubayyan itu sesuatu yang dijelaskan, mubayyin sesuatu yang menjelaskan. Menjelaskan itu imma dengan qaul, wa imma dengan fi'il, wa imma dengan kitabah. Kemudian ada mubayyan lahu. Mubayyan lahu itu ialah man yatawajjahu ilaihi al-khitab. Man yatawajjahu ilaihi al-khitab, orang yang dikhitabkan iaitu mukallaf, ya, iaitu seseorang yang mukallaf tadi. Jadi ada 3: al-mubayyin, al-mubayyan, al-mubayyan lahu. Jadi Jadi bila mana sesuatu yang mujmal seperti lafaz quru, kemudian datangnya mubayyin daripada sesuatu nas yang menjelaskan makna quru ini, ialah at-tuhur, maka nas yang menyatakan itu namanya mubayyin. Perkara yang dinyatakan itu ialah mubayyin. Jadi takhirul bayan. Takhirul bayan yakadu yakunu muttafaqan alaihi jawazu takhiril bayani an waqti al-khitabi ila waqti. Baik, sekarang kita masuk kepada takhirul bayan. Takhirul bayan ini adalah masalah kalamiyah. Ya, masalah kalamiyah, yakni para usuliyin itu mereka itu mengikut apa yang telah dinaskan daripada mutakallimin. Okay. Jadi masalahnya macam ni. Isu dia ialah at-taklif bil muhal. Adakah at-taklif bil muhal itu adalah suatu perkara yang mustahil ataupun jawaz? Ya, adakah sesuatu taklif bil muhal, iaitu Allah mentaklifkan kepada kita suatu perkara yang mustahil? Allah kata nuzul, terbang, boleh. Rajdan, angkat bangunannya, taklif bil muhal. Jadi adakah perkara ini harus ataupun perkara ini mustahil? Tengok. Takhirul bayan ada 2 masalah. Yang kita akan jumpa di sini 2 masalah. Yang pertama ialah takhirul bayan ila waqtil hajah. Atau takhirul bayan an waqtil hajah. Apa makna takhirul bayan ila waqtil hajah? Maknanya datang nas secara ijmal kepada kita, perintah. Datang perintah iaitu secara ijmal kepada kita. Kemudian di sana tidak ada
bayannya. Okey, bayan di sini takhir. Yani bayan itu datang kemudian daripada nas yang ijmal tadi. Jadi, okey, bayan di sini, adakah bayan di sini dia datang ketika mana waktu hajat, iaitu waktu diperintahkan perkara tersebut, atau bayan ini datang setelah habisnya tempoh waktu diperintahkan perkara tersebut? Berbeza, ya? Fahamkan ini? Contoh, ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW, ia mewahyukan kepada Nabi dengan solat 5 waktu sehari semalam pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi turun dan Nabi tidak diajarkan solat. Wahyu dah datang, ada. Di situ ijmal, yakni tidak ada penjelasan tentang kaifiat solat. Tidak ada bayan tentang solat. Yang ada adalah perintah untuk melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Okey. Kemudian bila masuk waktu, datang Sayyidina Jibril alaihi salam bayan kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi kaifiat solat. Syuf, ni bayan. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah, iaitu ila waqti solah. Ketika masuknya waktu zuhur, maka Sayyidina Jibril turun kepada Nabi, mengajarkan kepada Nabi solat zuhur caranya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Rukuknya macam ni, sujudnya macam ni, baca Qurannya macam ni. Maka di sini ialah bayan. Maka bayan di sini takhirul bayan ila waqtil hajah. Atau ataupun boleh jadi bayan itu an waqtil hajah. Makna an waqtil hajah maknanya setelah habisnya waktu baru datang bayan. Apa dalam Al-Quran itu? Walillah apa? Walinnasi 'alal walillahi 'alan nasi walillahi 'alan nasi hijjul bait, atau wa atimul hajja wal umrata lillah. Tengok wahyu, wahyu tentang haji dan umrah itu turun dulu. Padahal Nabi tidak mengajarkan kepada umat untuk melakukan haji dan umrah. Wahyu dah ada. Syuf. Jadi perintah dah ada. Kemudian bayannya belum datang. Maka bayannya datang setelah bila? Ketika mana Nabi mengatakan khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara mengerjakan manasik haji. Kalau tentang solat, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian bagaimana kalian melihat aku solat. Yakni ketika masuknya waktu, maka ketika itu datangnya bayan. Datangnya bayan ketika itu. Datangnya bayan ketika itu, maka itulah yang dikatakan ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah itu setelah tamatnya waktu. Kemudian datangnya bayan, adakah harus Allah Ta'ala mendatangkan bayan setelah habisnya waktu fardu tersebut? Maka di sini ada khilaf, ada khilaf. Kita tengok. Yang pertama, ila waqtil hajah. Sekarang kita dah faham apakah maksud daripada ila waqtil hajah. Ila waqtil hajah itu ada dua. Imma imkan ta'khirul bayan, wa imma wuku' ta'khirul bayan. Begitu juga di sini imkan ta'khirul bayan, wuku' ta'khirul bayan an waqtil hajah.
di sini pada masalah imkan ila waqtil hajah, ini apa kata musannif tadi? Yakadu yakunu muttafaqan alaihi jawazu ta'khiril bayan an waqtil hitab ila waqtil hajah. Syuf, yakad, ini namanya hampir-hampir ittifaq, seluruh ulama mengatakan harus ini berlaku, harus, iaitu Allah mentakhirkan bayan itu harus. Di sini ittafaqa. Dan ini wukuf, berlaku sungguh pada masalah solat, pada masalah haji. Ya, kalau kita baca sirah, kita akan jumpa. Begitu juga pada menentukan miqdaruz zakah, Allah kata wa atuz zakah, tapi Allah tidak menjelaskan apakah qadar zakat, maka Nabi menjelaskan miqdaruz zakah. Takhirul bayan, yani. Baik. Sekarang ini, adakah takhirul bayan an waqtil hajah imkanuhu itu harus ataupun tidak? Di sini khilaf. Pada wukuknya perkara ini ittafaqa baina al-asy'ariyah wal mu'tazilah. Di sini ikhtalafa baina al-asy'ariyah wal mu'tazilah. Ikhtalafa. Kenapa? Asy'ariyah mengatakan harus Allah mentaklifkan hamba itu dengan taklif bima la yutaq. Harus Allah mentaklifkan kita dengan sesuatu perkara yang kita tak mampu untuk laksanakan. Indal Asy'ariyah. Mu'tazilah kata apa? La. Mu'tazilah imtana'a, tegah daripada Allah Ta'ala itu mentaklifkan kepada kita ma la yutaq. Jadi di sini Ahlus Sunnah dan Al-Mu'tazilah, Ahlus Sunnah kata jawaz, Mu'tazilah kata mustahil. Kenapa? Kerana Mu'tazilah mereka itu membina masalah ini di atas usul mereka at-tahsin wa taqbih al-aqliyain. Kerana di sisi mereka, jikalau Allah Allah mendatangkan perintah kepada kita secara ijmal, kemudian Allah ta'khirul bayan an waqtil hajah, itu adalah sesuatu yang qabih, kata Mu'tazilah. Dan itu mustahil atas Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala melakukan perkara tersebut. Ya, Allah mentaklifkan kepada kita sesuatu yang ma la yutaq. Itu mustahil, kata Mu'tazilah. Iaitu apa? Dengan melewatkan bayan itu daripada waktul hajah. Ya. Jadi wadih, di mana tempat taklif bima la yutaq, iaitu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah ini muhal, kata Mu'tazilah. Tak mungkin. Ya, kenapa? Kerana itu qabih. Ya. Tak mungkinlah Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita tak mampu. Tak, kata Ahli Sunnah. Kenapa? Kerana kata Mu'tazilah, kalau Allah Ta'ala perintahkan kepada kita at-taklif bima la yutaq, itu la faidata fihi. Tak ada faedah. Kata Ahli Sunnah, la, ada faedah. Apa faedahnya? Iaitu imkan taklif bima la yutaq.
Bukan wukuk ya. Wukuk lain ya. Imkan, kita bicara dari sudut imkan, harusnya perkara itu berlaku. Bukan kita bicara dari sudut wukuknya perkara itu. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala perintahkan kepada seseorang, angkat gunung tersebut, angkat gunung tersebut, bukankah itu at-taklif bima la yutaq? Taklif bima la yutaq. Okey, taklif bima la yutaq di sini. Adakah Allah Ta'ala harus untuk memerintahkan seseorang itu kepada mengangkat gunung? Harus, kata Ahli Sunnah. Mu'tazilah kata imtana. Adakah berlaku perintah itu secara waqi'? Tak berlaku. Itu ittafaqa bainal Mu'tazilah wal Ahli Sunnah. Dari sudut wukuknya, yang perintah itu berlaku sungguh, itu tak ada. Tapi kita bicara dari sudut jawaz, dari sudut imkan perkara itu adakah boleh ataupun tak. Adakah boleh Allah perintahkan makhluk itu dengan perkara yang ma la yutaq? Okey. Ahli Sunnah kata ada faedah. Apa faedah dia? Faedah dia ialah al-ikhtibar wal-ibtila, iaitu Allah hendak menguji seseorang. Syuf, kalau seseorang dia orang, Allah kata terbang, dia kata, ya Allah, aku tak boleh terbang. Macam mana kau perintahkan aku dengan perkara yang aku tak mampu nak buat? Tapi kerana apa? Kerana itu adalah ujian daripada Allah kepada dia. Dan dia imtithalul awamir. Dia berusaha untuk menjunjung perintah Allah. Maka dia pun berusaha untuk terbang. Mungkin dia menggerakkan tangan dia cuba terbang. Mana tahu boleh terbang. Jadi dia berusaha sedaya upaya untuk menjalankan perintah Allah. Itu faedah dia. Faedah dia apa? Al-ibtila wal-ikhtibar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Padahal adakah seorang bapa yang hendak sembelih anak sendiri? Ini sesuatu yang sangat berat. Begitu juga kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kita ini disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasul. Tetapi cinta itu bukan sesuatu yang kita mampu. Yang ini cinta itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita tak akan mampu untuk mencintai seseorang dengan sebenar-benar cinta. Tak akan mampu. Tetapi apa makna daripada cinta di sini? Ini kita kena faham. Ketika mana Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai seseorang, mencintai orang soleh, mencintai penuntut ilmu, kita boleh cakap, saya mencintai fulan bin fulan. Cakap lain tau. Cakap senang, buat yakni maksud daripada hub itu adalah Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, iaitu muqaddimatul hub, iaitu muqaddimah kepada cinta tersebut. Bukan maknanya Allah memerintahkan kita kepada ainul hub, bukan diri hub, tetapi muqaddimatul hub, iaitu Allah menyuruh kepada kita untuk melaksanakan muqaddimahnya. Jadi apakah sebab-sebab yang membawa kepada cinta? Itu dia. Laksanakan perkara-perkara yang membawa kepada cinta, iaitu dengan kita mencontohinya beliau, dengan kita selalu melaziminya beliau. Begitu. Ataupun akibatnya. Ini disebut yang dalam Al-Muwafaqat, karangan Imam Syatibi.
beliau mengatakan masalah ini, ya, kalau ketika mana kita ini diperintahkan dengan sesuatu yang taklif bima la yutaq, seperti kita mencintai seseorang padahal kita tak mampu untuk mencintai dengan sebenar-benar cinta, maka maksudnya adalah Allah menyuruh kita untuk melaksanakan muqaddimatuhu au uqubatuhu, iaitu kesan daripada cinta tersebut. Okay. Aywa. كما أخذ بيان الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء وأخذ بيان أفعال الحج. Sebagaimana difardukan pada malam Isra' wal Mi'raj, ya, solat yang 5, dan juga menjelaskan perbuatan, ya, cara melaksanakan haji. وإما تأخير البيان عن تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل فقد جوزه الأشاعرة أهل السنة والجماعة بناء على جواز التكليف بالمحال لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ومنعه المعتزلة بناء على منع التكليف بالمحال. Adapun takhirul bayan an waqtil hajah wal amal, maka ahli sunnah Asy'ariyah mengharuskan perkara tersebut berlaku binaan ala jawaz taklif bil muhal ataupun taklif bima la yutaq, li'annahu ta'ala, kerana Allah Ta'ala berfirman la yus'alu amma yaf'alu, kamu jangan tanya apa Allah Ta'ala lakukan, ya. Yani Allah kama yasha, ya. Sebagaimana Allah nak memerintahkan kepada kita, sama ada kita itu mampu untuk melakukan perkara tersebut atau tak mampu, maka itu terserah kepada Allah. Iradahnya Allah menghendaki perkara tersebut. Wa mana'ahu al-mu'tazilah bina'an ala man'ihim at-taklif bil muhal. Aywa. wattafaqa al-fariqan ala annahu lam yaqa' wa innama al-khilaf wattafaqa fariqan tu ala annahu lam yaqa', tidak berlaku. Wa innamal khilaf fil jawaz, pada masalah imkan, bukan pada masalah wuku'. Wuku' ittafaqah, bahawasanya perkara itu tak berlaku sama sekali. Dalil jawazi. Wa dalil jawazi qawluhu ta'ala wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. فلولا أنه يجوز أن يحملهم ما لا طاقة لهم به لما علمهم أن يسألوه عدمه. Syuf. Jadi dalil daripada kenapa ahli sunnah mengatakan harus, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, mentaklifkan kepada kita dengan sesuatu yang muhal. Ini dalilnya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau perkara ini adalah sesuatu yang tidak harus, maka para as-sahabah mereka tidak akan berdoa dengan perkara ini. Ya, ini wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kerana apa? Kerana apa? Para sahabat mereka berdoa, ya Allah, jangan kamu tanggungkan kepada kami apa yang kami tak mampu. Kerana mereka mengetahui bahawasanya Allah memerintahkan kepada kita perkara yang kita tak mampu untuk lakukan, itu harus. Sebab itu mereka berdoa wala tuhammilna, ada nafi. Kalau tidak perlu kepada nafi. Wah, ikhtibarul mukallaf wa ibtila'uhu. Jadi di sini mengajar kepada kita bahawasanya ketika mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana para as-sahabah mereka berdoa kerana mereka mengetahui bahawasanya perkara ini adalah perkara yang harus berlaku. Ya, jadi kita di antara adab berdoa itu kita berdoa dengan perkara yang bukan mustahil akal, la aklan wala syar'an wala adatan. Ya. Bahkan haram kita berdoa dengan perkara-perkara yang mustahil aklan, ya, mustahil syar'an. Ya Allah, jadikan bagi aku, wajib ke atas aku solat 3 waktu sehari semalam. Haram. Ya Allah, jadikanlah aku adalah Tuhan sekutu bagi engkau. Haram. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai, padahal tak belajar. Haram. Minta foto tapi tak nak belajar. Muzakarah malas, datang majlis ilmu malas. Tapi minta foto, tulis doa dalam Facebook, tulis doa dalam status.
Ya Allah, berikanlah futuh kefahaman. Nak futuh apa? Dulu guru saya waktu dekat pondok, Ustaz Makno, dia cerita, ya kita tahu ya, apa sunnah Nabi itu apa, minum madu. Ya, orang kata minum madu menguatkan daya ingatan, makan kismis, kurma, amalan-amalan tu. Tapi kalau kita makan 1 tong pun kurma, minum madu 1 tong pun, tapi kalau kita malas muzakarah, tak guna. Kenapa? Kerana kita kena berjalan di atas adat. Adat. Nak pandai belajar. Nak kaya bisnes. أيوة. الفصل السابع. الفصل السابع في الظاهر والمؤول. الظاهر هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية مع احتمال غيره. Wadah kan? Ini tadi kita dah jelaskan apa itu zahir, iaitu dalalatan zanniyah. وقد قدمنا الفرق بينه وبين النص والمجمل أول الكتاب. وقد أجمع علماء الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر فيما هو ظاهر فيه وهو أغلب الكلام. Kita dah terdahululah perbezaan di antaranya, iaitu di antara zahir, nas, mujmal pada awal kitab yang kita bahaskan tadi. Dan telah ijma' ulama bahawasanya wajib seseorang itu dia beramal dengan apa yang zahir, fima huwa zahirun fihi wa huwa aghlabul kalam. Yakni kalau seseorang itu dia mendapatkan sesuatu itu zahir, iaitu apa makna zahir di sini, iaitu tufidul zan, mustufidul yakin. Maknanya tidak perlu untuk beramal itu dengan kita meyakini, kita menghasil kepada tahap yakin. Tak, cukup kita zan terhadap sesuatu itu, maka ketika itu kita wajib beramal dengan apa yang zan pada kita. Jadi Imam Ar-Razi menyebutkan bahawasanya di sana lafaz itu tidak akan menunjukkan kepada dalalah qat'iyah, melainkan di sana ternafinya 10 ihtimalat. Bila mana ternafinya 10 ihtimalat, maka dengan itu barulah berlakunya dalalah qat'iyah. Maknanya untuk berlaku sesuatu nas itu menghasilkan kepada dalalah qat'iyah itu sangat susah. Melainkan setelah dia itu sunyi daripada 10 ihtimalat. Jadi kenapa? Kerana setiap lafaz itu kerana ada ihtimal padanya, maka dengan sebab itu menafikan daripada tufidul yakin. Maka dengan hilangnya 10 ihtimalat tersebut, maka dengan itu hasillah yakin pada sesebuah nas tersebut. Maka sebab itu kita tengok Imam At-Tabari, iaitu sahibut tafsir, tafsir At-Tabari, apa karangannya? Tafsirnya itu namanya apa? Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Yakni apa? Di sini seolah-olah Imam Tabari dia tak menyebutkan tafsir, tetapi dia mengatakan ta'wili ayil Quran. Kenapa? Kerana banyaknya daripada ayat-ayat Al-Quran itu yang tak jelas. Maka takwil, yakni kerana dia tidak menghasilkan, dia dalalahnya itu sedikit sangat yang dalalahnya itu qat'iyah. Majoriti daripada nas itu adalah zanniyah. Bahasa Arab tu macam tu, Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab lughah disebutkan aksarul lughatil arabiyyah majaz. Kebanyakan daripada lughah Arabiah itu adalah majaz. Kenapa? Kerana ada rahsia. Orang Arab ketika mana kita dalam hati kita ada makna tak? Jadi makna ni banyak. Ada makna sedih, ada makna gembira, ada makna cinta, ada makna kecewa, ada makna gembira, ada makna suka, ada makna, berbagai makna. Jadi
seseorang ketika mana dia hendak meluahkan maknanya yang ada di dalam hatinya, dia akan meluahkan dengan lafaz. Syuf. Sebab itu ada soal. Adakah seseorang dia mampu untuk menyampaikan keseluruhan daripada makna? Maknanya, adakah kita mampu untuk menjelaskan seluruh makna yang ada dalam diri kita? Tak, kita tak akan mampu. Kerana makna ini adalah suatu yang la nihayata lahu. Tidak ada penghujung baginya. Padahal lafaz itu lahu nihayah. Bagaimana sesuatu yang ada nihayah hendak menjelaskan sesuatu yang la nihayata lahu? Tak mampu. Jadi kalau lafaz itu adalah kita berdiri di atas hakikat, maka makna itu akan mahsurah, dia akan terhad kepada lafaz tersebut. Maka sebab itulah makna itu majaz. Kebanyakan daripada lafaz Arab itu adalah majaz. Dengan kata-kata majaz itu kita mampu untuk mengungkapkan sesuatu makna yang lebih jauh tinggi daripada lafaz tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Amma al-mu'awwal. Wa amma al-mu'awwal fa huwa mutawaqqifun ala ma'rifati at-ta'wil. Maka mu'awwal itu adalah sesuatu yang terhenti di atas mengetahui takwil. Wa at-ta'wil huwa hamlu al-lafz al-zahir ala al-ma'na al-muhtamal al-marjuh bi dalil. Apa itu takwil? Iaitu kita mengalihkan lafaz yang zahir di atas makna yang muhtamal yang marjuh bi dalilin. Jadi tadi kita kata zahir itu ada rajih dan ada marjuh. Kita mengalihkan daripada makna rajih kepada marjuh bidalilin. Bidalilin di sini ialah faktor eksternal yang membenarkan untuk kita mengalihkan makna daripada rajih kepada marjuh. Tanpa dalil ini kita tidak akan sesekali mengalihkan kepada makna yang marjuh. Kalau kita mengalihkan juga tanpa ada qarinah, maka ketika itu takwil kita itu takwil yang fasid. Ya, sebab itu tak kira kalam itu adalah kalamnya Allah atau kalamnya Nabi, apatah lagi kalam para awliya ataupun kalam para ulama. Ya. Maka kalam Allah dan Rasul itu suci daripada kekurangan. Tetapi kalamnya manusia seperti awliya, salihin, ulama, maka itu tidak lepas daripada kekurangan. Tidak lepas daripada kekurangan. Ya. Maka jika kita mentakwilkan kalamnya ulama, maka pastikan di sana adanya qarinah. Ya. Jangan semata-mata kita mentakdiskan seseorang, zat seseorang, maka kita mentakwilkan kalamnya. Ya. So itu ini banyak ya. Saya tak nak sebut. Ini banyak. Hari ini kita tengok apa yang berlaku hari ini, yang berputar di medsos, di media sosial tentang kalam-kalam ulama yang di sana ada syubhah. Ya. Maka di sana perlu kepada, jikalau kita nak mentakwilkan kalam tersebut, maka perlu kepada qarinah. Ini kita belajar ni. Ini faedah daripada belajar usul fiqh. Ya. Wa ta'wil wal mu'awwal wal lafz alladhi humila ala ghairi zahirihi li wujudi dalil. Mu'awwal itu iaitu yang marjuh tadi, iaitu lafaz yang kita alihkan, humila ala ghairi zahirihi li wujudi dalil, kerana ada dalil di situ. Wa dhalika kama warada fil hadits al-qudsi ya 'abdi ma bi'ta falam ta'udni. Takwil itu dia berlaku di atas dua perkara. Imma dia itu berlaku kepada al-furu' al-amaliyah, al-furu' al-amaliyah, wa imma takwil itu dia berlaku kepada al-usul min al-aqaid. Jadi takwil itu dia berlaku pada dua tempat. Sama ada dia berlaku kepada furu' al-amaliyah, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam amaliyah seperti solat, zakat, haji, umrah dan sebagainya, ataupun dia berlaku kepada usul daripada aqaid. Okey.
Wa dhalika kama warada fil hadithil qudsi. Ya abdi maridta falam ta'udni. Maridtu. Maridtu falam. Maridtu falam ta'udni. Ya abdi maridtu falam ta'udni. Jadi hadis qudsi iaitu hadis yang Allah mengatakannya. Hadis qudsi ialah maknanya datang daripada Allah. Lafaznya datang daripada Nabi SAW. Wahai hambaku, maridtu, yani aku sakit. Falam ta'udni, engkau tidak mengunjungi aku. Kata Allah. Faqala al-'abd, qala al-'abdu kaifa tamradu wa anta rabbul 'izzah. bagaimana engkau sakit ya Allah, padahal engkau ini Tuhan yang Maha Agung. Faqala marida 'abdi fulanun falam ta'udhu. Maka kata Allah, hamba aku yang sakit, seseorang, maka engkau tidak menziarahi dia, engkau tidak mengunjungi dia. Walau 'udtahu lawajadtani 'indahu. Kalau engkau mengunjungi dia, nescaya engkau akan mendapati aku di sisinya. Faqauluhu ta'ala, maridtu yadullu ala annahu yamrad. Syuf, kata-kata Allah Ta'ala di dalam hadis tadi, maridtu, bracket di situ, itu menunjukkan di atas ala annahu yamrad. Bukankah di situ menunjukkan Allah itu sakit? Illa anna hadha muhalun fi haqqillah. Padahal sakit itu adalah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Sakit itu sifatnya manusia. Dan sifat manusia, sifat yang baharu tidak akan, sesuatu itu tidak akan bersifat dengan yang baharu, melainkan dia baharu. Kullu ma yaqbalul hadith fahuwa hadith. Li'annaha sifatun naqsun. Kerana itu adalah sifat kekurangan. Walidhalika tasa'ala al-'abdu kaifa tamradu wa anta rabbul 'izzah. Maka sebab itu hamba itu bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit padahal engkau adalah Tuhan. Fa'allamahu. Maka Allah mengajarkan kepada hamba tadi cara mentakwilkan zahir ini, iaitu marid tadi, kata-kata marada, marid tu, wa anal murad, dan maksudnya itu ialah maradu abdihi, iaitu sakitnya hamba itu, bukan sakitnya Allah tetapi sakitnya hamba. Melainkan Allah itu menisbahkan sakit itu kepada dirinya, itu kerana memuliakan hamba-Nya yang mukmin itu. Dan kerana untuk menarik perhatian seorang mukmin kepada saudaranya yang mukmin yang sakit tadi. Apatah lagi dia itu sedang sakit, fayauduhu, maka kunjungi dia. Wa ala hadha, maka di atas ini, kaifa yujadullah indal marid, bagaimana Allah berada di sisi orang yang sakit. Yang tadi iskal tentang apa? Allah sakit. Yang ini iskal yang kedua, lawajadtani indahu. Tengok dalam lafaz hadis tadi, lawajadtani indahu. Iskal yang kedua, bagaimana Allah mengatakan Allah itu ada di sisi hamba-Nya yang sakit? Kalau begitu Allah itu bertempat, Allah itu mempunyai jihah. Aywa. Wa hal yakunu Allah 'indahu bil mustashfa aw al bayt aw ghayrihima min al amakin wa huwa 'inda kulli maridin? Adakah Allah Ta'ala itu berada di sisinya di dalam mustashfa, dalam hospital, ataupun di dalam rumah? Oh, kalau Allah Ta'ala berada dalam mustashfa, maknanya mustashfa lagi besar daripada Allah. Kalau Allah berada di dalam bait, maka bait itu lebih besar daripada Allah. Aw ghairihima minal amakin wa hal huwa inda kulli maridin, adakah Allah Ta'ala itu berada pada setiap orang yang sakit? Maknanya kalau anta sakit, anta sakit, anta sakit, anta kat darasah, anta dekat sabi', anta awal sabi', maka Allah dekat awal sabi' dan darasah pada satu masa. Berapa banyak Allah? 3. Mustahil. Wal jawab, والجواب أنه كما أول لنا الله شق الأول وهو المرض. Dan jawabnya, sebagaimana Allah mentakwilkan kepada kita pada syikl awal. Mana syikl awal? Iaitu marid tu. Tadi Allah mentakwilkan marid tu di sini dengan makna marada abdihi, iaitu sakit hamba-Nya, bukan sakitnya Allah. Di sini pun kita takwil juga. Lawajadtani indahu ay lawajadta rahmati.
iaitu engkau mendapatkan rahmatku. Huwa al-marad fa'allamana. وعلمنا كيفية التأويل الصحيح. Maka Allah mengajarkan kepada kita cara takwil yang sebenar. فإننا نؤول الشق الثاني ونقول لوجدتني عنده أي لوجدت رحمتي. Maka kita takwilkan syiqqasani yang kedua, iaitu lawajadtani indahu, itu dengan makna lawajadta rahmati. والدليل على وجوب هذا التأويل واستحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله. Jadi apakah qarinah yang memalingkan kita daripada makna yang rajih kepada makna yang marjuh, iaitu dengan kata-kata marid tu tadi? Itu zahir. Kenapa kita memalingkan dengan makna marida abduh? Kenapa kita tak kekal di atas lafaz dengan makna Allah yang sakit? Kenapa? Kerana di sana ada qarinah, ada dalil, apa dia, iaitu dalil akli di sini. Dalil akli yang menegah daripada Allah Ta'ala itu diliputi oleh mustashfa. Dalil akli menegah daripada kita mengatakan Allah Ta'ala itu diliputi oleh mustashfa. Betul? So, qat'an, ya, akal tidak akan menerima. Bagaimana Allah diliputi oleh mustashfa? Bukankah Allah yang menciptakan mustashfa? Allah yang mencipta. Takkan Allah berada dalam mustashfa? Ya. Takkan begitu juga, ya. Orang mengatakan Allah berada di atas arash. Allah menciptakan arash. Takkan Allah yang berada di atas arash? Ya. Kalau Allah menciptakan arash dan Allah duduk di atas arash, sebelum daripada arash, di mana Allah? Sebelum daripada ada arash, di mana Allah? Ya. Sedangkan Allah yang menciptakan arash. Kalau Allah berdiri di atas arash, ada di atas arashnya, saya Allah berhajat kepada arash ketika itu. Dan Allah itu tidak lagi terkaya daripada makhluknya, kerana dia ketika itu, dia itu iftikar kepada makhluknya. Dan itu mustahil. Wa minhu qawluhu ta'ala waja'a rabbuka faqad. Begitu juga dalam firman-Nya Allah Ta'ala, waja'a rabbuka, datang oleh Tuhanmu. Bukankah datang, kata-kata datang itu adalah perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kalau begitu Allah berpindah daripada satu tempat A kepada tempat B, waja'a. Masyaallah. Dan itu mustahil. Padahal di dalam dalil akli kita telah menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu suci daripada bertempat, suci daripada berjihad, suci daripada bergerak, harakah, sukun, kerana harakah dan sukun itu daripada arad, dan arad itu daripada sifatul hawadith, dan itu mustahil. Begitu juga dalam hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala mengatakan idza ataitani, apabila idza atani masyiyan, apabila datang seorang itu kepada aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, aku mendatangi kepada dia dalam keadaan harwalah, yakni berlari anak. Allah datang, kamu datang kepada Allah dengan berjalan, Allah berlari kepada kamu. Allah berlari, yakni kaki laju, itu berlari namanya. Yakni Allah ada kaki satu, Allah bergerak, Allah ada laju, ada perlahan. Ya, bukankah laju perlahan itu semua kita telah pelajari dalam makulan asyrah, dan itu semua adalah sifat-sifat hawadis. Ya, begitu juga ketika mana Allah dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-azamah ridai, keagungan itu adalah ridai, selendang aku, wal kibriya izari, dan kibir itu adalah izari, kain sarungku. Allah, yakni Allah ada pakaian. Wahada banyak, banyak ayat-ayat nas-nas yang berhajat kepada takwil, kerana di sana ada qarinah yang mengalihkan daripada makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Faqad hamilahu al-ulama'u ala maji'i amrillah. Maka ulama mentakwilkan waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika. Itu maji'u amrillah, datang Allah, iaitu datang perintah Allah. Waja'a amru rabbik,
listihalati ma'na al-maji'. Syuf. Istihalati ma'na al-maji' al-haqiqi. Listihalati ma'na al-maji' al-haqiqi, kerana mustahil makna datang yang hakiki, iaitu yang kita faham berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Wahwa khulu'u makanin min Allah wa ishtighalu akhar bihi 'ala Allah. Washtighalu akhar bihi. Washtighalu akhar bihi 'ala Allah. Apa dia majid hakiki? Iaitu khulu'u makanin min Allah, iaitu Allah berada di sini, kemudian Allah berpindah. Maknanya khulu makan di sini. Ini kosongnya Allah daripada makan ini, dan Allah berpindah kepada tempat yang baru, kemudian tempat ini dimasuki oleh jirim yang lain. Itu majid hakiki. Maka itu mustahil akal. Dalam dalil nakli jelas Allah Ta'ala mengatakan laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dalil akli juga jelas menyatakan bahawa mustahil Allah Ta'ala itu berjihad, bergerak, diam dan sebagainya. ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سورة النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dalilnya takwil ini, iaitu bagaimana ulama mentakwilkan wajaa amru rabbik. Kenapa ditakwilkan dengan amru rabbik? Kenapa tidak ditakwilkan dengan kata-kata lain? Boleh. Tetapi kenapa digunakan dengan amru rabbik? Kerana ada di dalam nas yang lain yang mengatakan au ya'tiya amru rabbik. Ada. Wa nadhiru hadha kathirun fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aqsamut ta'wil. Yanqasimu at-ta'wil min haythu as-sihhah wal fasad ila thalathati aqsam. Ta'wil itu terbahagi daripada sudut sah dan fasadnya itu kepada tiga bahagian. Yang pertama, at-ta'wil as-sahih wa huwa at-ta'wil alladhi yusaru ilayhi bi dalil sahih min al-'aql aw an-naql kama qaddamnahu. Ta'wil yang sahih itu adalah ta'wil yang dipandukan dengan dalil yang sahih, sama ada dalil akal ataupun dalil naqal, sebagaimana yang kita telah sebutkan. التأويل الفاسد وهو الذي يصاب إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا وهو ليس كذلك في الواقع كتأويلات أصحاب الفرق فرق الضالة. Takwil yang fasid iaitu takwil yang dibuatkan kepadanya itu bima yazunnuhul muawwil bi'tiqadihi dalilan, iaitu orang yang mentakwil itu dia beriktikad bahawa ini adalah dalil yang mentakwilkan kalam ini kepada makna ini, padahal sangkaannya itu salah. Wa huwa laisa kadzalik fil waqi', seperti takwilnya ahli orang-orang yang sesat. Seperti takwilnya Wahabi, takwilnya Syiah. Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Mereka juga menggunakan nas daripada Quran dan hadis. Tetapi kerana apa? Kerana sangkaan mereka itu salah terhadap apa yang mereka dalilkan, maka mereka menghasilkan takwil yang fasid. Adapun takwil yang sahih itu adalah takwil yang dijalani oleh ulama-ulama kita, sama ada daripada salaf ataupun khalaf, daripada ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan maturidiyah. At-ta'wilul batil al-mardud. At-ta'wilul batil al-mardud wa huwa alladhi yusaru ilayhi bila dalil bal bit-tahakkum ka ta'wilatil munahidah wal batiniyyah wal mujassimah wa ghairihi wa huwa kufr. Dan takwil yang batil, yang mardud, yang ditolak, itu adalah takwil tanpa dalil. Yang tadi dalil, ada dalil tetapi dalil yang salah, dalil yang rosak. Tetapi di sini tanpa dalil. Bal bitahakkum. Apa makna tahakkum? Iaitu at-tarjih bidunil murajjih. Apa makna tahakkum? Iaitu at-tarjih bidunil murajjih. Yakni semata-mata mengalihkan makna daripada makna yang rajih kepada makna yang marjuh tanpa dalil. Maka di sini adalah takwil batil mardud. Seperti takwilnya golongan ateis, batiniyah, mujassimah, wa ghairihim wa huwa kufrun. Dan iaitu kafir. Kama yanqasimu at-ta'wil. Kama yanqasimu at-ta'wil min haythu zuhuruhu wa khafa'uhu ila qismain. Takwil jika dibahagikan dari sudut zuhur dan khafa'nya itu, jelas dan tersembunyinya itu, kepada dua bahagian. Yang pertama, ta'wilun qaribun wa huwa at-ta'wil alladhi yadhharu ma'nahu bi adna dalil wa ta'ammul kama fi qawlihi ta'ala bal yadahu mabsuutatan kinayatun 'anil karami fi raddi 'ala alladhina qalu inna Allaha bakhilun. Takwil qarib iaitu takwil yang zahir maknanya, iaitu tidak perlu kepada ta'ammul yang dakik. Jadi dengan semata-mata
ta'ammul yang ringan, cukup seseorang itu memahami makna daripada takwil tersebut. Seperti firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya itu mabsutatan. Mabsutah ni maknanya macam ni, apa? Mabsutah. Tapi makna di sini bukan makna ini, kerana yadahu mabsutatan, syuf, ini ayat sifat ya, iaitu ayat yang menyabitkan sifat Allah Ta'ala, sifat tangan, sifat yad ya, bukan sifat tangan, sifat yad ya. Di sini Allah menyabitkan sifat yad bagi dirinya ya. Maka kinayah daripada karam ya, kinayah daripada kemuliaan seseorang ya, maknanya kemuliaan Allah Ta'ala di dalam memberikan kepada hambanya ya, untuk rad kepada golongan yang mengatakan innallaha bakhilun. Dalam ayat Quran apa Allah Ta'ala kata, wa qalatil yahud, apa, wa qalatil yahudu yadullah maghlulah ya, wa qalatil yahud yadullah maghlulah ya, tangan Allah Ta'ala itu maghlulah, maghlul. Maksud mereka kinayah ya, mereka menggunakan kinayah maghlulah dengan makna Allah Ta'ala itu bakhil ya, maka Allah rad kepada golongan tersebut. Wa ta'wilun ba'idun, wa ta'wilun ba'idun wa huwa ta'wilul ladzi la yadhharu ma'nahu bi adna dalil wa ta'ammulin, bal rubama ankarahu as-sami'u li awwali wahdatin li bu'dihi. Li awwali wahlatin li bu'dihi. Jadi takwil ba'id ini adalah takwil yang tidak zahir maknanya. Maknanya tidak boleh dengan serendah-rendah ta'ammul, bahkan perlu kepada ta'ammul yang dalam, maka sehinggalah seseorang itu memahami makna daripada takwil tersebut. Maknanya rubama kadang-kadang seseorang itu dia akan mengingkari kepada takwil tersebut pada sekilas pandang yang pertama, dia akan kata tak betul, tetapi dia perlu kepada ta'ammul yang lebih sehingga dia memahami takwil tersebut. Wa dzalika ka ta'wili, wa dzalika ka ta'wili qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, bima'na istawla. Ar-Rahman. Sini summa stawa 'ala al-'arsy. Ayat lain ثم استوى على العرش بمعنى استولى أيوة مع قولنا بتأويل هذه الآية وعدم حملها على ظاهرها مما يتنافى مع تنزيه الله عن صفات الحوادث ya, seperti takwilnya firman Allah Ta'ala summa stawa 'ala al-'arsy dengan makna istawla, iaitu menguasai atau memerintah. Ma'a qaulina bi ta'wili hadhihi al-ayah wa 'adami hamliha 'ala zahir. Jadi dengan kita tidak menanggungkan makna istawa itu di atas makna zahir, iaitu bersemayam ya. Kerana kalau bersemayam itu orang akan membayangkan seperti mana raja bersemayam di atas takhtanya ya, duduk bersila dan sebagainya, maka itu mustahil atas Allah Ta'ala, dan itu akan menafikan kesucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan kita mentakwilkan istawa dengan makna istaula, maka kita menyucikan Allah daripada sifat-sifat hawadith. Wala na'ni bil ba'idi al-fasida aw al-batila kama fi at-taqsim as-sabiq, bal na'ni annahu sahih. Jadi takwil ba'id di sini bukanlah takwil ini adalah takwil yang fasid ataupun batil. Tak, bahkan takwil ini adalah takwil yang sahih. Cuma takwil ini susah untuk difahami ya. Diperlukan kepada ta'ammul yang lebih. Illa annahu ba'idun la yadhharu bi adna dalil aw ta'ammulin. Al-faslu ats-tsamin fi an-nasikh wal mansukh. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallah.